Assalamualaikum dan selamat sejahtera murid-murid sekalian. Hari ini kita akan membincangkan mengenai fenomena jerebu. Fenomena jerebu merupakan salah satu kesan pencemaran udara. Terdapat banyak kesan yang dapat kita lihat daripada pencemaran udara seperti jerebu, penipisan lapisan ozon, kesan rumah hijau, hujan asid dan banyak lagi. Antara kesan-kesan tersebut, cikgu lebih memilih untuk membincangkan fenomena jerebu kerana fenomena ini sering berlaku di negara kita. Dalam topik ini, kita akan membincangkan mengenai punca, kesan, tindakan semasa berlakunya jerebu dan langkah-langkah mengatasi jerebu. Selain itu, cikgu juga akan melampirkan gambar-gambar, video dan kupasan berita yang berkaitan dengan jerebu. Semoga murid-murid sekalian mendapat maklumat yang berguna daripada pengajaran dan pembelajaran kita pada hari ini. Jerebu merupakan fenomena atmosfera yang berlaku apabila debu, asap dan zarah pencemaran lain mengaburi kejelasan langit. Fenomena ini berlaku jika zarah, debu dan asap berkumpul dalam keadaan udara yang kering. Zarah-zarah kecil ini berkumpul di paras rendah atmosfera dan akan mengaburi pandangan serta mungkin menyebabkan masalah pernafasan. Jerebu tebal juga dikenali sebagai asbuk. Tahap jerebu diukur menggunakan satu ukuran yang dikenali sebagai Indeks Pencemaran Udara atau IPU seperti berikut. Terdapat pelbagai sumber bahan pencemar udara. Yang pertama ialah pembakaran seperti pembakaran sampah, hutan dan sisa pepejal. Daripada sumber ini akan menghasilkan bahan pencemar seperti karbon dioksida, habuk dan jelaga. Yang kedua ialah kilang dan industri melalui pembakaran bahan api fosil. Sumber ini akan menghasilkan bahan pencemar seperti sulfur dioksida dan nitrogen dioksida. Sumber yang ketiga ialah daripada kenderaan bermotor yang membebaskan asap egsos. Daripada sumber ini akan menghasilkan bahan pencemar seperti karbon monoksida, plumbum dan juga jelaga. Sumber yang keempat ialah pertanian melalui penggunaan bahan kimia pertanian. Melalui sumber ini akan menghasilkan bahan pencemar seperti baja, pestisid, insektisid dan herbisid. Punca berlakunya fenomena jerebu
disebabkan oleh pembakaran hutan, pembebasan asap kenderaan dan juga pembakaran terbuka. Kemerosotan kualiti udara yang sedang dialami di Lembah Kelang hari ini disebabkan pencemaran jerebu merentas sempadan dari Sumatera, Indonesia. Jabatan Alam Sekitar dalam satu kenyataan hari ini menjangkakan keadaan jerebu akan berterusan untuk beberapa hari akan datang berikutan cuaca yang diramal kering di beberapa negeri di utara dan pantai barat Semenanjung. Laporan imej satelit yang dikeluarkan oleh ASEAN Specialized Meteorological Centre menunjukkan bilangan titik panas di Sumatera meningkat sejak Selasa lepas dan menunjukkan asap jerebu di bawah angin dari kawasan titik panas di wilayah Riau, Sumatera Tengah menghala ke pantai barat Semenanjung Malaysia. Menurut kenyataan itu, bacaan indeks pencemar udara IBU dari 51 buah stesen pengawasan kualiti udara yang direkodkan pada pukul 5 petang tadi menunjukkan 4 stesen iaitu Kuala Selangor dengan IPU 129, Pelabuhan Kelang IPU 147, Shah Alam IPU 120 dan Ceras IPU 105 berada pada tahap tidak sihat. Orang ramai dinasihatkan tidak melakukan atau menyebabkan pembakaran terbuka. Kesan jerebu kepada kesihatan. Jerebu memberi kesan terhadap kesihatan seseorang, terutama kepada golongan tertentu yang berisiko tinggi, iaitu orang tua, mereka yang sentiasa bekerja di luar rumah, perokok, kanak-kanak. Jerebu memberi kesan berganda kepada golongan berpenyakit seperti berikut: radang paru-paru, penyakit paru-paru yang kronik, penyakit jantung, bronkitis, alahan, dan asma. Kesan jerebu kepada ekonomi. Industri yang akan terjejas teruk disebabkan oleh jerebu ialah sektor pelancongan, hotel, restoran dan taman-taman tema di kawasan berjerebu akan menerima tempias negatif jerebu berikutan kurangnya aktiviti luaran oleh orang ramai. Keadaan jerebu yang serius juga boleh membawa kesan negatif kepada sektor perindustrian. Dengan keadaan berjerebu, pihak berkuasa akan memerintahkan kilang-kilang, kuari dan semua aktiviti yang melibatkan pelepasan pencemaran ke udara dikurangkan atau terus diberhentikan. Di kawasan darurat jerebu misalnya, semua aktiviti ini mesti diberhentikan. Semua ini merenjatkan aktiviti ekonomi di mana banyak kilang dan syarikat akan terpaksa menanggung kos tinggi tanpa pulangan yang diharapkan. Pada saat inilah impak jangka panjang jerebu akan mula dirasai. Pelancong asing tidak lagi mahu datang ke negara ini
dan pelancong tempatan memilih destinasi luar negara sebagai pilihan. Lebih dikuatiri jika masalah jerebu ini konsisten trendnya dan agensi-agensi pelancongan asing tidak mengesyorkan pelanggan mereka untuk datang ke rantau ini dalam bulan-bulan jerebu. Kesan sampingan jerebu: sukar bernafas atau sesak nafas, mata pedih dan berair, hidung berair dan kerap bersin, sakit-sakit dada, kulit badan terasa gatal-gatal. Langkah atasi jerebu: penguatkuasaan undang-undang. Kilang-kilang diwajibkan memasang alat penapis asap di serombong asap. Serombong asap hendaklah ditinggikan 30 meter melepasi lapisan atmosfera bumi. Tindakan tegas perlu diambil terhadap syarikat peladangan yang membakar ladang kelapa sawit di Riau, Sumatera, yang telah menyebabkan kejadian jerebu yang teruk di rantau ini. Seterusnya, pendidikan alam sekitar. Melalui pendedahan dalam mata pelajaran geografi dan sains, diharapkan dapat menyemai rasa mencintai alam sekitar. Diharap pembakaran terbuka sampah sarap oleh sektor rumah tangga dapat dikurangkan apabila telah ada kesedaran untuk melindungi bumi daripada fenomena cuaca seperti jerebu. Langkah seterusnya ialah kempen kesedaran alam sekitar. Kempen yang dijalankan oleh badan bukan kerajaan atau NGO seperti MNS dan WWF Malaysia juga dapat mengatasi masalah jerebu. Peranan badan NGO melalui ceramah dan seminar boleh memberi kesedaran kepada orang ramai untuk menghargai alam sekitar. Seterusnya ialah pembenihan awan untuk menghasilkan hujan. Walaupun hujan yang turun merupakan hujan asid, tetapi dapat mengurangkan masalah jerebu. Udara akan kembali bersih selepas berlakunya hujan. Penggunaan petrol tanpa plumbum. Ini dapat mengurangkan pengeluaran asap karbon kenderaan yang mencemarkan udara. Seterusnya ialah penggunaan catalytic converter atau penukar bermangking. Penggunaan alat ini juga mampu mengurangkan pengeluaran asap kenderaan. Oleh itu, keadaan jerebu juga dapat dikurangkan. Yang terakhir ialah memakai topeng muka. Pemakaian topeng muka dapat mengatasi daripada mendapat kesesakan nafas, batuk dan selsema. Pemakaian topeng muka ketika berada di luar rumah amatlah digalakkan. Mereka yang berisiko tinggi hendaklah sentiasa mengambil ubat seperti yang dinasihatkan.
Penutup hidung atau topeng muka hendaklah digunakan oleh semua penunggang motosikal, mereka yang bekerja di luar bangunan atau di tempat-tempat yang berhabuk dan kumpulan berisiko tinggi. Orang ramai dinasihatkan supaya tinggal di dalam bangunan atau rumah dan kurangkan aktiviti sukan di luar rumah serta pakai topeng muka jika ingin keluar dari rumah. Orang ramai juga dinasihatkan supaya sentiasa membasuh muka dan bahagian kulit yang terdedah kepada jerebu dengan air bersih. Seterusnya, gunakan alat penghawa dingin dalam kenderaan ketika sedang memandu dan orang ramai dinasihatkan supaya sentiasa meminum air yang banyak. Selain itu, perokok dinasihatkan supaya tidak merokok apabila keadaan udara tidak sihat, iaitu pada IPU yang melebihi 100. Akhirnya, bagi mereka yang berisiko tinggi, dinasihatkan mengambil cuti di luar kawasan yang berjerebu sekiranya keadaan jerebu berterusan pada tahap berbahaya di kawasan mereka. Sekitar fenomena jerebu di Malaysia. Video masalah jerebu. Reaksi Ketua Pengarah Jabatan Meteorologi Malaysia. Saksikan. Dan mengulas isu jerebu ini, kita bersama dengan salah seorang lagi Ketua Pengarah Jabatan Meteorologi Malaysia, Datuk Cik Gaya Ismail. Assalamualaikum, Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Datuk, pengamatan kita semua, jerebu kembali dalam masa sehari dan apa yang kita boleh faham dengan pergerakan jerebu ini sebenarnya? Okey. Sebelum tu saya nyatakan mengenai keadaan cuaca ya. Okey, pertamanya kita kata bersyukur alhamdulillah lah dari segi hujan dia telah mula turun seperti mana kita ramalkan, iaitu mulai semalam. Okey, hari ini ketika ini hujan lebih banyak berbanding semalam dengan Johor mendapat hujan yang lebih menyeluruh. Cuaca yang lembap ni kan. Dan angin timur laut ni kita jangkakan berterusan sehingga 18 hari bulan 3 ya. Dan keadaan berjerebu juga akan dijangka akan menjadi lebih baik. Hujan yang turun ni telah untuk makluman telah dapat membantu dari segi mengurangkan bilangan kebakaran terbuka, di mana kita dapati bahawasanya kini telah tinggal 286 berbanding 643 pada 12 hari bulan 3. Okey, dari segi jerebu tadi saya kata sehingga 18 hari bulan hujan cuaca lebih lembap, tetapi bermula 19 hingga 20 hari bulan Mac dijangkakan cuaca akan menjadi lebih sedikit kering dan angin juga sedikit lemah, dan bermakna dalam tempoh 19-20 tu keadaan sedikit berjerebu akan kembalilah. So secara ringkasnya kita katakan bermula daripada sekarang sehingga 18 jerebu akan menjadi berkurangan. 19, 20 jerebu akan datang balik sikit, dan selepas tu keadaan dijangka akan menjadi lebih baik. Datuk katakan dengan 19-20 ni akan kembali jerebu. Bagaimana Datuk nak beri nasihat kepada mereka luar sana untuk bersedia dengan fenomena jerebu? Kita tahu banyak orang yang tak selesa, yang ada penyakit macam asma dan sebagainya, Datuk. Okey.
dari 1920 tu walaupun dia berjurubu kan, tetapi keadaan berjurubunya itu tidak dijangkakan tidak seteruk yang beberapa hari yang lalu ya. Dari segi yang kata nasihat tu kita samalah, kita kena satu pertamanya yang orang kurang sihat tu janganlah membuat aktiviti di luar tu. Kita banyak minum air. Kita kena selalulah tengok nasihat dari segi API tu, sebab dari segi API dia punya dia punya kesannya tu, walaupun kita tengok keadaan clear sekarang, kalau contohnya di luar tu adalah clear, sekiranya API tinggi, kita kena ikut API tu. Datuk, katakan sebab kita tahu sekarang cuaca sukar dijangka. Betul, Datuk katakan 19-20 ni cuaca akan kembali jerebu tapi tak teruk. Andai kata cuaca jerebu itu mencapai tahap serius, adakah pihak meteorologi akan mengkaji untuk melakukan pembenihan awan dan sebagainya, Datuk? Okey, untuk makluman dari segi persediaan membuat pembenihan awan, kita akan teruskan. Sekarang ni kita membuat pembenihan awan dengan menggunakan pesawat TUDM saja, tetapi mulai minggu depan ni sekiranya diperlukan dan keadaan awan terdapatnya awan yang sesuai, kita juga akan melaksanakan pembenihan awan ni melalui kaedah yang kita panggilkan dry seeding, di mana kita akan menggunakan kapal daripada syarikat lah, kapal jenis Cessna. So bermakna kita akan laksanakan 2 kaedah serentak. Untuk mengurangkan fenomena jerebu ni. Yeah. Baik, terima kasih, Datuk. Bukan jerebu, ni untuk dari segi air sama. 2 dalam 1 Ya. Yeah. Okey, Datuk. Terima kasih banyak-banyak kerana sudi bersama kami dalam Buletin Awani ini, Datuk. Kisah jerebu buat tontonan anda. Saksikan. Bahagian 1. Mutu, kopi ais satu. Okey. Selalu kopi panas. Hari ni mau ais kah? Haus ni. Aku baru tolong Cik Dol padamkan api. Kebun dia terbakar. Ayoyo, siapa yang bakar? Manalah aku tahu. Mesti ada yang buang puntung rokok. Tak bertanggungjawab betul. Betul lah, Tok Dalang. Itu tanah gambut, itu tanah juga terbakar, dia terus semua terbakar. Nasib baik baru terbakar. Dapat juga itu orang padamkan. Kalau tak, kena panggil bomba. Betul tu, Tok Dalang. Tok Dalang, ini dia kopi ais. Budak-budak pergi main jauh-jauh lah. Kacau saja. Tak maaf, Uncle. Tak sengaja. Jomlah. Nanti dulu. Mari sini. Kenapa pula ni? Tak tahu. Ada apa tu? Jangan main dah. Pergi balik. Cuaca panas ni. Tengok tu. Jerebu. Mana? Tak nampak pun. Tak ada apa-apa pun tu. Kau tak nampak ke yang macam asap tu? Itulah jerebu. Jadi, kalau jerebu kenapa? Kenapa tak boleh main? Nanti sakit. Jerebu boleh buat kita sesak napas. Mata pedih. Bahaya untuk kesihatan. Kau tu semput. Balik cepat. Baik tu. Dah. Pergi. Pergi balik. Ipin, jomlah balik. Sudah, balik. Awal balik. Atuk marah. Suruh balik. Dia kata jerebu.
Padan muka. Bila akak cakap tak nak dengar. Kan dah kena marah dengan atuk? Tak seronok lah macam ni. Tak boleh main. Tak seronok. Hei, budak-budak ni. Asyik main je. Kalau jerebu ni berterusan, udara makin teruk. Mesti sekolah cuti. Cuti? Yeay! Alamak. Garam dah habis. Upin, Ipin, tolong belikan akak garam. Mana boleh keluar? Jelebu. Hai. Jerebu. Nah, pakai ni. Terima kasih. Tak adalah korang hidup asap jerebu. Lepas tu balik cepat. Jangan pergi main pula. Baik, Kak. Ya! Saga datang mereka. Selamatkan mereka, Mina. Nak pergi mana lagi tu? Kan Atuk dah cakap jangan main kat luar. Kita orang bukan nak main. Akak suruh beli garam. Atau pula nak pergi mana? Nak pergi kedai juga. Beli topi muka macam kau pakai tu. Atuk, kita naik motor lah. Brum, brum. Cepat sampai. Jerebu ni tak elok lama-lama kat luar. Betul. Sebab jerebu lah kita kena jalan kaki. Asap motor pun penyebab jerebu. Tahu? Baguslah, Atuk. Pencinta alam. Macam Cikgu Melati cakap. Yuhu. Ke motor Atuk rosak? Iyalah. Memang motor Atuk rosak. Motor tua lah katakan. Apa pula yang terbakar tu? Apa nak jadilah ni? Atuk, api. Kenapa kau bakar rumput-rumput tu? Bakar pun salah. Memanglah salah. Kau bakar ni memburukkan lagi keadaan yang dah jerebu ni. Dah tu nak buat apa? Tanam je lah. Kan lagi bagus. Tak adalah mencemarkan udara. Yelah. Mainlah. Nyek. Ipin. Ingat, kita mesti jaga alam sekitar. Supaya udara bersih. Jangan buat pembakaran terbuka macam tu. Baik, Tok. Atuk, ada asap lagi. Ish. Siapa pula yang buat pembakaran terbuka lagi ni? Ayo, api, tolong! Bahaya jerebu. Bahagian 2. Joni, tu kemarin kilang udah putus sama. Lepas tu kan Opa, api pun terpadam. Kesian Uncle Mutu. Habis basah. Nasib baik kita orang ada. Kalau tak, hangus Uncle Mutu. Apa cakap macam tu? Tak baik. Tak. Hangus warung Uncle Mutu. Banggalah tu. Mestilah. Kita orang selamatkan warung Uncle Mutu dan kurangkan jerebu. Yelah. Jerebu juga. Kerja sekolah dah siap. Besok tak cuti ke? Kan jerebu ada lagi? Pandailah korang. Buat kerja sekolah. Cepat! Jom. Mencecah sehingga 450. Jerebu semakin teruk. Sekolah ditutup. Yeay! Cuti. Apa ni, Ros? Macam budak-budak. Kakak, kenapa? Besok Tak ada apa-apa. Sibuk je. Jomlah. Opa, kenapa tak kejut? Akak dah pergi sekolah. Tak.
Hari ni sekolah tutup. Akak tak bagi tahu pun. Dah, mari makan. Ros, tolong ambilkan lauk tu. Ni, Opah. Sedapnya. Ingatkan sekolah je tutup. Rumah pun tutup. Opah tak nak habuk masuk. Jerebu teruk. Jadi korang jangan keluar. Tak boleh keluar. Ya. Boleh tolong akak buat kerja. Boleh. Upin, Ipin, ingat. Masa jerebu ni, kena banyak minum air supaya tekak kita tak kering. Takut nanti demam. Ya ke? Tak lagi, Opah. Tengok aku pula. Cepat. Ipin, mari sini. Jom. Ipin, tolong akak. Ipin. Nah. Ada lagi. Macam ni baik pergi sekolah. Boleh main dengan kawan-kawan. Kejap. Abang Salih. Masuk. Terima kasih. Akak kau mana? Nak bagi barang dia ni Saleh, itu baju Ros ke? Ros, angkat kain kat luar tu. Cepat. Baik, Opah. Kau jemur kain jerebu-jerebu ni? Bau asaplah jawabnya. Kereta aku pun dah tak rupa kereta. Penuh dengan debu. Dah lambat ni. Aku pergi dululah. Lambat nak pergi mana? Abang nak ke warung mutu ni. Nak ikut. Boleh? Boleh. Dia nak tutup warung. Sebab jerebu tak ada pelanggan. Tolong angkat barang, ya? Tak jadi ikutlah. Jerebu. Udara tak sihat. Betul. Yelah. Tata Titi tutup. Pergi dulu. Bye. Sampai bila jerebu ni, Kak? Entahlah. Dah, pergi sambung lipat baju. Cepat. Yelah. Lepasnya hujan. Baguslah. Sejuk sikit. Harap-harap jerebu pun hilang. Sekolah! Sekolah lagi! Sekolah! Tak suka cuti? Suka. Tapi rindu nak main dengan kawan-kawan. Esok pergi sekolah, jangan lupa pakai topeng muka. Baik, Opah. Bahaya jerebu. Bahagian 3. Jerebu-jerebu ni mesti atuk marah. Entahlah. Nanti kita tanya kawan-kawan lah. Mana semua orang? 2, 3 kucing lari. Sudah hilang ibu jari. Cepat. Ibu jari siapa hilang? Macam mana boleh hilang? Cap ibu jari kat dinding ni lah. Tengok.
Semua dah hilang. Saya punya sudah tak cantik. Tak apa. Biar aku cantikkan. Tak boleh, tak boleh. Ini saya punya. Memanglah kau punya. Aku nak cantikkan je. Tak boleh. Saya boleh cantikkan sendiri. Bagi. Yalah. Oh, marvelous, marvelous. Ibu jari sudah ada balik. Aku punya pun dah cantik balik. Cari apa tu, Fizi? Jangan cantik-cantik. Dah comot. Apa buat di sini? Jerebu, tak sihat main di luar. Masuk kelas sekarang. Baik, masuk. Selamat pagi, cikgu. Selamat pagi, cikgu. Selamat pagi. Hari ini kita belajar pasal jerebu. Jerebu berpunca dari asap. Asap berpunca dari pembakaran terbuka, pembakaran hutan, sampah. Macam Abang Roy. Asap kenderaan. Dan lain-lain. Tambah dengan cuaca panas, persekitaran kita akan jadi berhabuk dan jarak penglihatan pun kurang. Lagi satu, kita senang jatuh sakit. Sebab jerebu buat kita batuk, demam dan sakit mata. Macam itulah. Kesimpulannya, kita hendaklah berganding bahu dalam menjaga alam sekitar agar fenomena jerebu dan fenomena-fenomena pencemaran alam yang lain tidak berlaku.